Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 3.2 haba tindak balas, iaitu haba peneutralan. Standard pembelajaran 3.2.3 membandingkan haba peneutralan bagi tindak balas antara berikut melalui eksperimen. Kita nak lihat haba peneutralan bagi tindak balas di antara asid kuat dan alkali kuat. Yang kedua, asid lemah dan alkali kuat. Yang ketiga, asid kuat dan alkali lemah. Dan yang keempat, asid lemah dan alkali lemah. Tindak balas peneutralan ialah tindak balas antara asid dan alkali yang akan menghasilkan garam dan air sahaja. Apabila asid bertindak balas dengan alkali, ini dinamakan tindak balas peneutralan, di mana dia akan menghasilkan garam dan juga air. Kita dah belajar dalam tingkatan 4, bab 6, asid, base dan juga garam. Sebagai contoh, tindak balas peneutralan antara asid hidroklorik dan juga natrium hidroksida. Persamaan kimia, kita ada asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida untuk menghasilkan garam, natrium klorida dan juga air. Persamaan ion. Macam mana kita nak bina persamaan ion? Kalau dia larutan aqueous, kita akan pecahkan ion tersebut. Ini pun larutan aqueous, kita pecahkan ion tersebut. Ini pun adalah larutan aqueous, kita pecahkan ion tersebut. Kalau dicecair, kita jangan pecahkan, kita biar dalam bentuk molekul. Kemudian kita hapuskan ion pemerhati, maka persamaan ion bagi tindak balas ini adalah ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida untuk menghasilkan air. Haba peneutralan ialah perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas peneutralan antara asid dan juga alkali. Ini bermaksud nilai haba peneutralan iaitu delta H dihitung berdasarkan pembentukan 1 mol air. Tindak balas peneutralan adalah suatu tindak balas eksotermik kerana pembentukan ikatan di antara ion hidrogen dan juga ion hidroksida untuk membentuk molekul air akan membebaskan haba. Jadi, awak kena ingat semua tindak balas peneutralan adalah tindak balas eksotermik, iaitu membebaskan haba. Jadi, gambar rajah aras tenaga dia mesti menurun sebab ini adalah tindak balas eksotermik. Baik, kita nak lihat hubung kait antara haba peneutralan dengan kekuatan asid dan juga alkali. Tindak balas peneutralan yang berlaku antara asid dan alkali dengan kekuatan yang berbeza akan menghasilkan nilai haba peneutralan yang berbeza. Berikut ialah nilai teori haba peneutralan bagi asid dan alkali dengan kekuatan yang berbeza. Yang pertama, untuk haba peneutralan di antara tindak balas peneutralan asid kuat dan juga alkali kuat, nilainya adalah paling tinggi, iaitu negatif 57 kJ per mol. Manakala, haba peneutralan untuk tindak balas di antara asid lemah dan juga alkali kuat, nilainya adalah kurang daripada 57, iaitu negatif 55 kJ per mol. Untuk asid kuat dan juga alkali lemah, nilainya pun adalah kurang berbanding nilai haba peneutralan bagi asid kuat dan juga alkali kuat, iaitu negatif 52 kJ per mol. Manakala nilai haba peneutralan bagi asid lemah dan juga alkali lemah, nilainya adalah paling rendah, iaitu negatif 50 kJ per mol. Jadi, nilai haba peneutralan dia bergantung kepada kekuatan asid dan juga alkali. Baik, kita nak lihat yang pertama, tindak balas peneutralan di antara asid kuat dan juga alkali kuat. Asid kuat ialah asid yang mengion lengkap,
yang bercerai lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Ya, kita dah belajar dalam tingkatan 4 ya. Contoh asid kuat ialah asid hidroklorik, asid nitrik dan juga asid sulfurik. Okey, ini adalah contoh pengayonan lengkap di dalam asid hidroklorik. Okey, pada asalnya gas hidrogen klorida dia berbentuk molekul, iaitu ion hidrogen dan juga ion klorida dia terikat bersama untuk membentuk molekul. Apabila gas hidrogen klorida kita larutkan di dalam air untuk membentuk asid hidroklorik, okey, awak lihat semua ion hidrogen dan juga semua ion klorida telah mengayon, telah bercerai secara lengkap. Tiada satu pun molekul HCl yang berada di dalam air ini, kerana semua ionnya telah bercerai, telah mengayon. Ya. Sebelum dilarutkan di dalam air, HCl diwujud dalam bentuk molekul. Selepas dilarutkan di dalam air, tiada sebarang molekul hidrogen klorida yang wujud di dalam larutan itu, di mana semuanya telah mengayon menjadi ion hidrogen dan juga ion klorida. Jadi itu adalah asid kuat ya, dia mengayon lengkap di dalam air. Okey, kemudian kita belajar asid monoprotik kuat, iaitu asid yang mengayon lengkap, yang bercerai lengkap di dalam air untuk menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Ya. Asid monoprotik tu dia akan menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Okay, contoh asid monoprotik kuat ialah asid hidroklorik dan juga asid nitrik, di mana pengayonan asid hidroklorik dia akan menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Begitu juga pengayonan asid nitrik dia akan menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Okey. Di mana kedua-dua asid mengayon sepenuhnya di dalam air untuk menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Itu adalah asid monoprotik kuat. Okey, kemudian asid diprotik kuat adalah asid yang mengayon, iaitu bercerai lengkap di dalam air untuk menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Contoh asid diprotik kuat adalah asid sulfurik, di mana kalau awak perhatikan, asid sulfurik ni dia akan mengayon untuk menghasilkan 2 mol ion hidrogen, sebab ada 2 di sini. Ya. Ada lagi satu adalah asid triprotik, iaitu dia akan mengayon untuk menghasilkan 3 mol ion hidrogen. Di mana semua ni kita dah belajar dalam tingkatan 4 ya. Okey. Alkali kuat pula adalah alkali yang mengayon lengkap, yang bercerai lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Contoh alkali kuat ialah natrium hidroksida, kalium hidroksida dan juga barium hidroksida. Okey. Ini adalah mekanisme gambar rajah pengayonan lengkap di dalam larutan natrium hidroksida. Pada asalnya natrium hidroksida dia wujud dalam bentuk molekul, di mana semua ion natrium dan juga semua ion hidroksida terikat bersama untuk membentuk molekul. Apabila natrium hidroksida ini kita larutkan di dalam air, okay, semua ion natrium dan juga semua ion hidroksida pada molekul natrium hidroksida tadi telah bercerai, telah mengayon sepenuhnya. Ya? Selepas dilarutkan di dalam air, tidak ada sebarang molekul natrium hidroksida yang wujud di dalam larutan itu. Semuanya telah mengayon kepada ion natrium dan juga ion hidroksida. Jadi ini adalah alkali kuat ya, sifat alkali kuat. Okey, alkali monobase kuat ialah alkali yang mengayon lengkap di dalam air untuk menghasilkan 1 mol ion hidroksida. Okey, alkali monobase tu dia akan mengayon untuk menghasilkan 1 mol ion hidroksida. Sebagai contoh ya, kita ada natrium hidroksida dan juga kalium hidroksida, di mana natrium hidroksida dan juga kalium hidroksida ni dia akan mengayon di dalam air untuk menghasilkan 1 mol ion hidroksida. Okey. Kedua-dua alkali dia mengayon sepenuhnya di dalam air untuk menghasilkan 1 mol ion hidroksida. Ini adalah alkali monobase ya, monobase kuat. Kemudian alkali dui base kuat
ialah alkali yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan 2 mol ion hidroksida. Ya, alkali 2 base tu dia akan mengion untuk menghasilkan 2 mol ion hidroksida. Contohnya barium hidroksida. Apabila dia mengion, dia akan menghasilkan 2 mol ion hidroksida. Ya. Okey. Nilai teori haba penetralan bagi semua asid kuat dan juga alkali kuat sentiasa tetap, iaitu delta H sama dengan negatif 57 kJ per mol. Okay, maksudnya, kita ada asid kuat, contohnya asid hidroklorik dan juga asid nitrik. Kemudian kita ada alkali kuat, contohnya natrium hidroksida dan juga kalium hidroksida, di mana tindak balas penetralan semua asid kuat dan juga alkali kuat ni, dia akan menghasilkan nilai haba penetralan yang sama, iaitu negatif 57 kJ per mol. Okay. Kenapa ini berlaku? Hal ini kerana semua asid kuat dan juga alkali kuat, dia akan mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan bilangan mol ion hidrogen dan juga ion hidroksida yang sama. Okay. Contoh, kita ada tindak balas penetralan antara asid hidroklorik dan juga natrium hidroksida. Persamaan ion, kita dah tahu macam mana nak bina persamaan ion. Jadi persamaan ion tindak balas penetralan ini adalah ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida untuk menghasilkan air. Contoh kedua, kita ada asid nitrik bertindak balas dengan kalium hidroksida. Maka kita dapat persamaan ion pun sama, iaitu ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida untuk menghasilkan air. Baik, kalau perhatikan kedua-dua tindak balas ini dia menghasilkan 1 mol air. Jadi pembentukan 1 mol air di dalam semua tindak balas penetralan, dia akan membebaskan haba sebanyak 57 kJ tenaga haba. Awak ingat, kalau tindak balas penetralan itu menghasilkan 1 mol air, nilai haba yang dibebaskan adalah sebanyak 57 kJ. 1 mol air bersama dengan 57 kJ tenaga haba. Jadi sebab itulah tindak balas penetralan di antara asid kuat dan juga alkali kuat, dia akan menghasilkan nilai haba penetralan yang sama, iaitu negatif 57 kJ per mol, kerana dia akan menghasilkan 1 mol air. Okey. Pembentukan 1 mol air di dalam semua tindak balas penetralan akan membebaskan sebanyak 57 kJ tenaga haba. Awak kena ingat ni. Okey, ini adalah persamaan ionnya. 1 mol air membebaskan 57 kJ tenaga haba. Bagi asid diprotik kuat, haba yang terbebas semasa tindak balas penetralan juga adalah sama, iaitu 57 kJ tenaga haba. Sebagai contoh, tindak balas penetralan antara asid sulfurik, iaitu asid diprotik kuat, dengan natrium hidroksida, iaitu alkali monobase kuat. Persamaan kimia dia, kita ada asid sulfurik bertindak balas dengan natrium hidroksida untuk menghasilkan natrium sulfat dan juga air. Kemudian kita pastikan persamaan kimia ini seimbang. Di sini ada 2 natrium, kita letak 2 di sini. Kemudian hidrogen di sebelah kiri ada 2, ada 4, kita letak 2 di sini. Sekarang persamaan kimia dah seimbang kan? Kemudian persamaan ion, kita ada 2 mol ion hidrogen, kita ada 1 mol ion sulfat, kita ada 2 mol ion natrium, kita ada 2 mol ion hidroksida, kita ada 2 mol ion natrium, kita ada 1 mol ion sulfat, dan kita ada 2 mol air. Kita hapuskan ion pemerhati. Maka persamaan ion bagi tindak balas ini adalah 2 mol ion hidrogen bertindak balas dengan 2 mol ion hidroksida untuk menghasilkan 2 mol air. Berdasarkan persamaan ion, 2 mol ion hidrogen bertindak balas dengan 2 mol ion hidroksida untuk menghasilkan 2 mol air.
maka tenaga haba yang dibebaskan dalam tindak balas ini ialah 2 darab 57 kilojoule. Kenapa 2 darab 57 kilojoule? Okey, cuba awak lihat atas balik. 1 mol air dia akan membebaskan tenaga haba sebanyak 57 kilojoule. 1 mol air nilai habanya adalah 57 kilojoule. Dalam tindak balas ini, dia menghasilkan 2 mol air. Sebab itulah kita perlu darab 2. Jadi, tenaga haba yang dibebaskan dalam tindak balas ini adalah 2 darab 57 kilojoule bersamaan dengan 114 kilojoule. Okay, jadi, delta H di sini adalah negatif 114 kilojoule. Okay. Kalau perhatikan unit delta H di sini kita tak letak mol negatif 1 macam ni. Okay, kenapa kita tak letak mol negatif 1 di sini? Kerana kalau awak perhatikan terdapat 2 mol air yang terhasil. Okay, mol negatif 1 ini bermaksud 1 mol air terhasil. Tanda mol negatif 1 ini bermaksud 1 mol air terhasil. Ini bermaksud 57 kilojoule tenaga haba dibebaskan per 1 mol air. Jadi dekat sini kita tak boleh letak per mol. Sebab mol air di sini ada 2. Kalau awak letak mol negatif 1 bermaksud tenaga haba yang dibebaskan adalah sebanyak 114 kilojoule per 1 mol. Salah. Sebab ini ada 2 mol. Jadi kalau ada 2 mol, kita jangan letak mol negatif 1. Okey. Haba peneutralan bagi asid sulfurik dan natrium hidroksida masih kekal negatif 57 kJ per mol. Kerana maksud haba peneutralan ialah haba yang dibebaskan bagi pembentukan 1 mol air. Haba peneutralan bagi asid sulfurik dan juga natrium hidroksida masih lagi negatif 57 kJ per mol. Kerana haba peneutralan ialah, maksud haba peneutralan ialah haba yang dibebaskan bagi pembentukan 1 mol air. Jadi yang ini, persamaan ini kalau awak lihat ini 2 mol air, dia membebaskan 114 kJ. Jadi kalau kita bahagikan persamaan kimia ini dengan 2, nak jadikan dia 1 mol kan, kita bahagi 2, kita dapat 1. Kita dapat 1. Kita bahagi 2, kita dapat setengah. Kita bahagi 2, kita dapat 1. Kita bahagi 2, kita dapat setengah. Jadi, 1 mol air, delta H ni pun kita bahagi 2 lah. Sebab semua ni kita bahagi 2 kan. Kita dapat negatif 57 kJ. Kalau persamaan itu ada 1 mol, baru kita letak mol negatif 1. Ini bermaksud 1 mol air membebaskan tenaga haba sebanyak 57 kJ. Okay, yang ini betul begitu juga persamaan ion ni. Ini 2 mol. Haba yang dibebaskan adalah 114 kJ. Kalau kita nak 1 mol, kita bahagi 2, dapat 1. Kita bahagi 2, dapat 1. Kita bahagi 2, dapat 1. Delta H pun kita bahagi 2. Maka, tenaga haba yang dibebaskan untuk penghasilan 1 mol air adalah sebanyak 57 kJ. Kita letakkan tanda mol negatif 1. Itu menunjukkan 1 mol air. Okay, begitu juga bagi alkali dui base kuat. Haba yang terbebas semasa tindak balas peneutralan juga adalah sama, iaitu 57 kJ tenaga haba. Sebagai contoh, tindak balas peneutralan antara asid nitrik, iaitu asid monoprotik kuat, dengan barium hidroksida, iaitu alkali dui base kuat. Okay, persamaan kimia dia adalah asid nitrik bertindak balas dengan barium hidroksida, akan menghasilkan barium nitrat dan juga air. Seimbangkan persamaan ini sini ada 2 nitrat, kita letak 2 di sini. Kemudian hidrogen di sebelah kiri ada 4, jadi kita letak 2 di sini. Okay, oksigen di sebelah kiri 236 78, sebelah kanan 236 78. Okey, cukup. Kemudian kita bina persamaan ion. Kita ada 2 mol ion hidrogen, 2 mol ion nitrat, 1 mol ion barium, 2 mol ion hidroksida, 1 mol ion barium, 2 mol ion nitrat dan juga 2 mol air. Kita hapuskan ion pemerhati.
Maka persamaan ion dalam tindak balas penetralan ini adalah ini, ya. Di mana 2 mol ion hidrogen bertindak balas dengan 2 mol ion hidroksida untuk menghasilkan 2 mol air. Okay, maka kita tahu 1 mol air dia membebaskan 57 kJ tenaga haba. Dalam tindak balas ini dia menghasilkan 2 mol air. Maka tenaga haba yang dibebaskan dalam tindak balas ini perlulah didarabkan dengan 2. 2 darab 57, kita dapat 114 kJ. Okey. Di sini kita tak letak mol negatif 1 kerana awak lihat bilangan mol air yang terhasil adalah 2. Mol negatif 1 bermaksud 1 mol air saja. Mol negatif 1 bermaksud 1 mol air saja. Sekarang hasilnya ada 2 mol air, jadi kita tak letak mol negatif 1. Okay, maksudnya apa ni sini? Maksudnya sebanyak 114 kJ tenaga haba yang dibebaskan apabila 2 mol air terhasil. Ya. Okay, sebenarnya haba penetralan bagi asid nitrik dan juga barium hidroksida masih lagi negatif 57 kJ per mol. Kerana maksud haba penetralan ialah haba yang dibebaskan bagi pembentukan 1 mol air. Itu adalah maksud haba penetralan. Ya. Ini bukan haba penetralan, ini adalah haba yang dibebaskan. Okay, untuk dapatkan haba penetralan, kita kena bahagi 2 lah sebab nak jadikan dia 1 mol. Jadi, untuk persamaan kimia ini, kita bahagi 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Ini bahagi 2 dapat setengah. Ini bahagi 2 dapat setengah. Ini bahagi 2 dapat 1. Delta H pun kita bahagi 2. Jadi, sebab itulah kita dapat delta H dia adalah negatif 57 kJ per mol. Okay, kita letak per mol sebab bilangan mol air di sini adalah 1. Baru kita letak tanda mol negatif 1. Okay, begitu juga persamaan ion. 2 ni kita nak jadikan 1, kita bahagilah 2. Dapat 1, kita bahagi 2, dapat 1, kita bahagi 2, dapat 1. Delta H pun kita bahagi 2. Maka haba penetralan bagi asid nitrik, asid kuat dan juga barium hidroksida, alkali kuat masih lagi sama, iaitu negatif 57 kJ per mol. Okey, B, kita nak lihat tindak balas penetralan antara asid lemah dan juga alkali kuat pula. Okey, asid lemah adalah asid yang mengion separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Kalau asid kuat tadi, asid kuat adalah asid yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Asid lemah adalah asid yang mengion separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Contoh asid lemah adalah asid etanoik dan juga asid fosforik. Okey, berikut adalah pengionan separa di dalam asid etanoik. Okey. Asalnya, asid etanoik ini dia wujud dalam bentuk molekul. Apabila asid etanoik ini kita larutkan di dalam air, hanya sedikit sahaja molekul asid etanoik yang mengion untuk menghasilkan ion hidrogen dan juga ion etanoat. Kalau perhatikan hanya sedikit sahaja molekul asid etanoik yang mengion untuk menjadi ion hidrogen dan juga ion etanoat. Manakala sebahagian besar masih lagi kekal dalam bentuk molekul asid etanoik. Di mana darjah penceraian molekul asid etanoik ialah 1.54% sahaja. Dalam erti kata lain, daripada 100 molekul asid etanoik, hanya 1 molekul asid etanoik sahaja yang mengion kepada ion hidrogen dan juga ion etanoat. Selebihnya masih wujud sebagai molekul asid etanoik. Okay, ini adalah persamaan kimia bagi penceraian pengionan asid etanoik, persamaan ion, di mana anak panah berbalik menunjukkan bahawa molekul asid etanoik dia boleh membentuk ion hidrogen dan juga ion etanoat. Dan ion-ion ini juga dia boleh bergabung semula
untuk membentuk molekul asid etanoik. Okey. Katakan ada 100 molekul asid etanoik di sini, iaitu 100 mol. Okey. Di mana asid etanoik ni dia adalah asid lemah. Jadi daripada 100 molekul asid etanoik tadi, hanya satu molekul sahaja yang mengayon untuk membentuk ion hidrogen dan juga ion etanoat. Yes, daripada 100 mol asid etanoik, hanya 1 mol sahaja asid etanoik yang mengayon untuk membentuk 1 mol ion hidrogen dan juga 1 mol ion etanoat. Manakala 99 lagi molekul asid etanoik kekal dalam bentuk asal, kekal dalam bentuk molekul. Jadi inilah dia maksud asid lemah. Dia mengayon separa. Okey. Untuk memastikan tindak balas penetralan berlaku, semua asid etanoik, dia perlu mengayon untuk menghasilkan ion hidrogen dan juga ion etanoat. Maksudnya, tadi hanya satu saja molekul asid etanoik yang mengayon, manakala 99 lagi kekal dalam bentuk molekul. Untuk memastikan tindak balas penetralan berlaku, semua 100 molekul asid etanoik ini perlu mengayon untuk menghasilkan 100 mol ion hidrogen dan juga 100 mol ion etanoat. Itu maksudnya. Supaya persamaan ion dia jadi macam ni. Dia jadi satu anak panah ke kanan saja. Ini bermaksud semua ion hidrogen dan juga ion etanoat yang ada di dalam molekul asid etanoik ini telah mengayon. Yang ini anak panah berbalik ni maksudnya dia pengayonan separa sahaja. Jadi apabila tindak balas berlaku, sebahagian tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan 1 mol air, kita tahu pembentukan 1 mol air dia akan membebaskan 57 kJ tenaga haba. Jadi sebahagian daripada tenaga haba ini akan digunakan untuk memutuskan ikatan OH pada semua molekul asid etanoik yang tidak bercerai. Okey, tadi kita tahu hanya satu saja yang bercerai, manakala 99 lagi kekal dalam bentuk molekul. Jadi sebahagian daripada 57 kJ tenaga haba ini digunakan untuk memutuskan ikatan OH yang ada pada 99 lagi molekul asid etanoik supaya semuanya mengayon. Jadi macam ni. Itu maksudnya. Kesannya, oleh sebab itu kesannya ialah haba penetralan di antara asid lemah dengan alkali kuat adalah lebih rendah berbanding haba yang dibebaskan oleh tindak balas penetralan antara asid kuat dengan alkali kuat, iaitu kurang daripada 57 kJ. Kita tahu haba penetralan asid kuat dengan alkali kuat adalah 57 kJ. Untuk haba penetralan antara asid lemah dan juga alkali kuat, nilainya kurang daripada 57 kJ. Kenapa kurang? Sebab sebahagian daripada 57 kJ tenaga haba tadi digunakan untuk memutuskan ikatan OH yang ada pada asid etanoik ini. Kerana dia adalah asid yang lemah, bermaksud dia bercerai separa saja. Jadi sebahagian tenaga haba ni digunakan untuk memutuskan semua, untuk mengayonkan semua asid etanoik ini supaya tindak balas penetralan berlaku. Sebab itulah nilai haba penetralan bagi asid lemah dan juga alkali kuat adalah kurang daripada 57 kJ. Okey, sebagai contoh tindak balas penetralan antara asid etanoik iaitu asid monoprotik lemah dengan natrium hidroksida iaitu alkali monobase kuat. Okay, ini adalah persamaan kimia dia di mana nilai delta H-nya adalah kurang daripada 57, di mana nilai teorinya adalah negatif 55 kJ per mol. Faham Okey, kita ni nak lihat C pula tindak balas penetralan di antara asid kuat dan juga alkali lemah. Alkali lemah adalah alkali yang mengayon separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Alkali kuat pula adalah alkali yang mengayon sepenuhnya
mengayon lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Ya. Kalau alkali lemah, dia mengayon separa untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Itu maksud alkali lemah. Contohnya adalah amonia. Okey. Berikut adalah pengayonan separa di dalam larutan amonia. Okay, asalnya, gas amonia ni dia dalam bentuk molekul, di mana semua atom nitrogen dan juga atom hidrogen dia terikat bersama untuk membentuk molekul. Apabila gas amonia larut di dalam air, hanya sebahagian sahaja, hanya sebahagian kecil sahaja molekul amonia dia akan terayon, dia akan mengayon untuk membentuk ion hidroksida dan juga ion amonium. Manakala sebahagian besar kekal dalam bentuk molekul amonia. Okey, darjah penceraian amonia ialah 1.3%. Ini bermaksud daripada 100 molekul amonia, hanya satu molekul amonia sahaja yang akan mengayon, yang akan menerima ion hidrogen daripada air. Maka hanya sebilangan kecil ion hidroksida hadir di dalam larutan itu. Sebahagian besar dia kekal dalam bentuk molekul amonia. Okay, ini adalah persamaan ion bagi pengayonan separa amonia. Dia akan menghasilkan ion amonium dan juga ion hidroksida. Okay, katakan daripada 100 molekul amonia, hanya satu molekul sahaja yang akan mengayon untuk menghasilkan 1 mol ion amonium dan juga 1 mol ion hidroksida. Manakala 99 lagi molekul amonia kekal dalam bentuk molekul. Dia tidak mengayon, dia tidak bercerai. Untuk memastikan tindak balas penetralan berlaku, semua molekul amonia perlu mengayon untuk menghasilkan ion hidroksida dan juga ion amonium. Okey, persamaan ion sepatutnya jadi macam ni. Anak panah hanya satu saja ke kanan. Ini menunjukkan semua molekul amonia telah terayon, telah mengayon. Okey, apabila tindak balas penetralan berlaku, sebahagian tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan 1 mol air, iaitu 57 kJ ini, sebahagiannya digunakan untuk memutuskan ataupun mengayonkan semua molekul amonia yang tidak tercerai. Okay, tadi hanya satu saja molekul amonia yang mengayon, yang bercerai, manakala 99 lagi tidak mengayon, tidak bercerai. Jadi, untuk membolehkan tindak balas penetralan berlaku, semua molekul amonia perlu mengayon. Jadi, sebahagian daripada 57 kJ tenaga haba ini digunakan untuk memutuskan molekul amonia yang tidak mengayon, untuk memutuskan ikatan di antara molekul amonia yang tidak mengayon. Jadi, sebab itulah haba penetralan di antara asid kuat dengan alkali lemah adalah lebih rendah berbanding haba yang dibebaskan oleh tindak balas penetralan antara asid kuat dengan alkali kuat, iaitu kurang daripada 57 kJ. Sebab sebahagian tenaga tadi digunakan untuk mengayonkan semua amonia ini. Okay, sebagai contoh tindak balas penetralan di antara asid hidroklorik dengan amonia. Okay, ini adalah persamaan kimianya. Jadi kalau lihat nilai delta H-nya adalah kurang daripada 57 kJ. Okay, D. Tindak balas penetralan antara asid lemah dan juga alkali lemah. Okay, haba penetralan di antara asid lemah dengan alkali lemah adalah paling rendah berbanding haba yang dibebaskan oleh tindak balas penetralan antara asid kuat dengan alkali kuat, iaitu kurang daripada 57 kJ. Sebagai contoh, tindak balas penetralan antara asid etanoik, iaitu asid monoprotik lemah, dengan amonia, iaitu alkali monobase lemah. Okay, ini adalah persamaan kimianya, persamaan termokimia, di mana kalau lihat nilai delta H-nya adalah negatif 50 kJ per mol, lebih rendah daripada 57. Okay. Kedua asid etanoik dan juga amonia, dia mengayon separa di dalam air. Ini adalah pengayonan separa bagi asid etanoik, ini adalah pengayonan separa bagi amonia.
ya. Semua ion hidrogen daripada asid etanoik dan semua ion hidroksida daripada amonia perlu diceraikan supaya ion-ion ini dapat membentuk 1 mol air bagi membolehkan tindak balas penitralan berlaku. Untuk membolehkan tindak balas penitralan berlaku, semua ion hidrogen dan juga semua ion hidroksida perlulah diionkan daripada larutan ini. Maka, sebahagian tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan 1 mol air iaitu 57 kJ tenaga haba ini digunakan untuk mengionkan semua asid etanoik dan juga amonia dengan lengkap. Jadi sebahagian tenaga haba ni digunakan untuk mengionkan semua asid etanoik dan juga semua molekul amonia ni dengan lengkap. Barulah tindak balas penitralan akan berlaku. Okey, jadi apabila pengionan lengkap berlaku, anak panah dia akan satu arah saja dia ke kanan. Ini menunjukkan pengionan lengkap. Okay, kesannya, haba penitralan di antara asid lemah dengan alkali lemah adalah lebih rendah berbanding haba yang dibebaskan oleh tindak balas penitralan antara asid kuat dengan alkali kuat, iaitu kurang daripada 57 kJ. Okay. Okay, kita nak lihat soalan. Contoh 1. 60 cm padu larutan natrium hidroksida 2.0 mol per desimeter padu dicampurkan bersama 60 cm padu larutan asid etanoik 2.0 mol per desimeter padu. Suhu yang tertinggi larutan campuran ialah 40.5 darjah Celsius. Suhu awal bagi larutan natrium hidroksida ialah 28 darjah Celsius dan larutan asid etanoik ialah 28 darjah Celsius. Hitungkan haba penitralan tersebut. Okey, soalan nak cari haba penitralan. Kita tahu formula untuk mencari haba penitralan adalah delta H sama dengan Q per N. Bermaksud kita nak cari nilai Q, kita nak cari nilai N. Jadi langkah pertama cari nilai Q iaitu perubahan haba, formula dia ini. Okey, di mana M adalah jisim larutan. Larutan yang kita gunakan adalah 60 cm padu larutan asid etanoik dan juga 60 cm padu larutan NaOH. Jadi kita tambahkan jisim larutan, kita dapat 120 gram. C adalah 4.2. Theta adalah perubahan suhu. Okey. Oleh kerana ada dua suhu awal, jadi kita perlu kira purata. Okey, kita tambahlah. Tambah dua suhu awal, kita bahagi 2, maka kita dapat suhu awal 28. Suhu akhir campuran 40.5, jadi kita tolak 40.5 tolak 28, maka kita dapat nilai theta 12.5 darjah Celsius. Masukkan nilai M, nilai C dan juga nilai theta di sini. Kita dapatlah 6,300 Joule. Kemudian kita tukar kepada kilojoule, kita dapat 6.3 kilojoule. Maka nilai Q kita dapat, nilai N pula. Kita nak cari. Okey. Jadi langkah kedua kita nak cari nilai N. Okey, nilai N di sini adalah bilangan mol air. Sebab tindak balas penitralan dia akan menghasilkan air. Jadi kita nak kira berapakah haba tindak balas bagi air. Haba penitralan bagi air. Jadi cari nilai N iaitu bilangan mol air yang terhasil daripada 60 cm padu larutan natrium hidroksida 2.0 mol per desimeter padu apabila dicampurkan dengan 60 cm padu larutan asid etanoik 2.0 mol per desimeter padu. Okay, macam mana kita nak cari bilangan mol air yang terhasil? Tentulah kita kena bina persamaan kimia. NaOH tambah asid etanoik akan menghasilkan CH3COO-Na, natrium etanoat dan juga air. Okay, kemudian pastikan persamaan kimia kita seimbang. Okay, kemudian daripada persamaan kimia ini kita boleh dapat bilangan mol. Kita ada 1 mol NaOH, kita ada 1 mol asid etanoik menghasilkan 1 mol natrium etanoat dan juga 1 mol air. Okay, kemudian kita nak kira berapakah bilangan mol air yang terhasil daripada larutan yang digunakan. Okey, isi padu NaOH 60. Okey, kepekatan NaOH 2. Jadi daripada ini kita boleh cari bilangan mol dengan menggunakan formula ini. Maka bilangan mol adalah 0.12 mol. Okey, bermaksud 0.12 mol NaOH digunakan.
Okey, kita kira pula berapakah bilangan mol asid etanoik yang digunakan. Isi padu dia 60, kepekatan dia 2. Jadi menggunakan kaedah yang sama, kita dapatlah bilangan mol asid etanoik yang digunakan adalah sebanyak 0.12 mol. Jadi macam mana kita nak dapat bilangan mol air yang terhasil? Kita gunakan kaedah perbandingan. Kalau awak lihat 1 mol bersamaan dengan 0.12 mol. Jadi 1 mol di sini pun bersamaan dengan 0.12 mol. Kita guna kaedah perbandingan. Okey, nilai N dah dapat, kita gantikan di sini. Okey, bolehlah kita dapat nilai delta H pula kan. Jadi langkah ketiga, kita carilah nilai delta H, kita tekanlah kalkulator, kita dapat delta H sama dengan 52.5 kJ per mol. Okey, dalam tindak balas ini, suhu campuran tindak balas meningkat daripada 28 darjah Celsius kepada 40.5 darjah Celsius. Ini bermakna haba telah dibebaskan ke larutan. Maka nilai delta H perlu letak tanda negatif untuk menunjukkan haba telah dibebaskan. Maka haba peneutralan iaitu haba tindak balas daripada tindak balas di antara larutan natrium hidroksida dan juga larutan asid etanoik ialah delta H sama dengan negatif 52.5 kJ per mol. Okey. Persamaan termokimia dia adalah ini. Okey, gambar rajah aras tenaga, macam mana nak lukis? Lihat nilai delta H, negatif maksudnya graf dia turun. Jadi kita lukislah graf turun, bahan tindak balas, hasil tindak balas, nilai delta H. Okey, maksud haba peneutralan dalam persamaan ini ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol air terhasil daripada tindak balas di antara larutan natrium hidroksida dan juga larutan asid etanoik, di mana kuantiti haba itu bernilai 52.5 kJ per mol. Okey, faham ya? Okey, contoh 2. Seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas peneutralan. 26 cm padu asid nitrik dipipetkan ke dalam cawan polistrena. 2 cm padu larutan kalium hidroksida berkepekatan 1.0 mol per desimeter padu ditambahkan kepada asid setiap kali. Campuran dikacau selepas setiap penambahan dan suhu tertinggi yang dicapai direkodkan seperti di sebelah. A. Terangkan mengapa tindak balas ini ialah tindak balas eksotermik. Okey, kenapa tindak balas ini tindak balas eksotermik? Awak lihat graf ini. Kenapa tindak balas eksotermik? Okey, awak lihat suhu awal 32. Awak lihat dia suhu ni makin meningkat. Bermaksud haba dibebaskan, betul? Jadi sebab itulah tindak balas ini tindak balas eksotermik, di mana suhu tertinggi adalah 39. Okey, jadi jawapannya adalah bacaan termometer meningkat daripada 32 darjah Celsius kepada 39 darjah Celsius. Sebab itulah tindak balas ini adalah tindak balas eksotermik yang membebaskan haba. Okey, B. Berdasarkan graf, berapakah suhu tertinggi yang dicapai dan jumlah isi padu larutan alkali yang ditambah. Jadi suhu tertinggi yang dicapai adalah 39 darjah Celsius. Jumlah isi padu larutan alkali yang ditambah, macam mana kita nak dapat? Okey, ini adalah alkali kita, larutan kalium hidroksida yang ditambah. Okey, jumlah keseluruhan isi padu larutan alkali yang ditambah kita lihatlah di sini, iaitu 28 cm padu. Okey, kenapa 28? Sebab kalau awak perhatikan, selepas 28 cm padu, didapati bahawa suhu turun. Bermaksud tindak balas peneutralan telah terhenti, iaitu kita tak tambah dah koh ni, kalium hidroksida ni kita tak tambah dah. Bermaksud isi padu maksimum yang kita tambah adalah 28 cm padu. Okey, C. Hitung kepekatan asid nitrik yang digunakan. Okey, dalam soalan ini dia tak bagi kepekatan asid nitrik, dia hanya bagi isi padu saja. Okey, jadi kita bina persamaan kimia asid nitrik, tambahkan dengan kalium hidroksida menghasilkan kalium nitrat dan juga air. Pastikan persamaan kimia ini seimbang. Okey, daripada persamaan kimia kita boleh dapat bilangan mol. Kita ada 1 mol asid nitrik bertindak balas dengan 1 mol kalium hidroksida. Okey. Baik. Kemudian kita perlu cari bilangan mol dari larutan yang digunakan. Okey. Isi padu asid nitrik yang digunakan adalah 26 cm padu.
kepekatan tak tahu, maka bilangan mol pun tak tahu. Tak boleh carikan bilangan mol. Okey, kita tak tahu berapakah bilangan mol asid nitrik yang digunakan. Okey, kemudian untuk larutan kalium hidroksida, kita tahu isi padu yang digunakan ini, 2 cm padu larutan kalium hidroksida 1.0 mol per desimeter padu ditambah kepada asid setiap kali. Adakah isi padu larutan kalium hidroksida itu 2 cm padu? Adakah isi padu larutan kalium hidroksida yang digunakan itu 2 cm padu? Jawapannya tidak, ya. Sebab kalau awak baca ini, 2 cm padu larutan kalium hidroksida ditambah kepada asid setiap kali. Maksudnya, setiap kali kita tambah 2 cm padu, tambah lagi 2, tambah lagi 2. Sampailah banyak mana? Sampai tadi kita tahu, di sini kita tambah sebanyak 28 cm padu larutan kalium hidroksida. Kemudian kita berhenti. Kenapa berhenti? Sebab nampak suhu dia turun. Bermaksud tindak balas tidak berlaku dah. Bermaksud isi padunya adalah 28 sahaja. Jadi hati-hati di sini, bukan V-nya bukan 2, V-nya adalah 28. Okey, kemudian kepekatan soalan bagi 1. Jadi maklumat V dan M ada, kita bolehlah cari N. Iaitu bilangan mol larutan kalium hidroksida yang digunakan adalah 0.028 mol. Jadi bila kita dah dapat bilangan mol larutan kalium hidroksida yang digunakan, kita juga bolehlah dapat bilangan mol asid nitrik yang digunakan. Kita gunakan kaedah perbandingan, 1 mol bersama dengan 0.028 mol. Jadi sini pun adalah 0.028 mol asid nitrik yang digunakan. Jadi apabila bilangan mol dah dapat, bolehlah kita cari nilai M. Kita boleh cari nilai M, Gunakan formula ini, bilangan mol adalah 0.028 sama dengan M. M tak tahu, darab dengan V. V26 bahagikan dengan 1000. Maka M sama dengan 0.028 darab 1000 bahagi 26. Kita dapatlah kepekatan asid nitrik yang digunakan adalah 0.1077 mol per desimeter padu. Boleh, Okey. Baik, D. Hitung haba peneutralan antara asid nitrik dengan kalium hidroksida. Okey, dia nak cari haba peneutralan. Formula dia ini, delta H sama dengan Q per N. Okey, langkah pertama cari Q dahulu. Okey, kita tahu Q sama dengan MC theta, di mana M sama dengan 26 cm padu asid nitrik tambahkan dengan 28 cm padu larutan kalium hidroksida, maka kita dapat M sama dengan 54 gram. Okey, C 4.2 theta pula, suhu tertinggi tolak suhu terendah, 39 tolak 32, kita dapat 7 darjah Celsius. Gantikan nilai ini ke dalam formula, maka kita dapat nilai Q sama dengan 1587.6 Joule. Kita tukar kepada kilojoule, kita dapat 1.5876 kilojoule. Jadi nilai Q dah dapat, langkah seterusnya kita nak cari nilai N. Okey, macam mana nak cari nilai N? Nilai N tu adalah bilangan mol air yang terhasil, bilangan mol air yang terhasil daripada isi padu dan juga kepekatan larutan ini, Baik, jadi daripada soalan C tadi, kita dah tahu bilangan mol larutan yang digunakan, iaitu 0.028 mol larutan kalium hidroksida yang digunakan. Jadi macam mana kita nak dapat bilangan mol air yang terhasil? Kita gunalah kaedah perbandingan, 1 mol bersama dengan 0.028 mol. Jadi di sini pun 0.028 mol jugalah. Kita guna kaedah perbandingan. Maka nilai N dah dapat, kita ganti dekat sini, kita dapatlah nilai delta H. Okey, jadi langkah ketiga, kita cari nilai delta H, Tekanlah kalkulator, kita tekan kalkulator, kita dapat delta H sama dengan 56.7 kJ per mol. Dalam tindak balas ini, suhu campuran tindak balas meningkat daripada 32 darjah Celsius kepada 36 darjah Celsius. Ini bermakna haba telah dibebaskan ke larutan. Nilai delta H perlu diletakkan tanda negatif untuk menunjukkan haba telah dibebaskan. Maka haba peneutralan, iaitu haba tindak balas daripada tindak balas di antara larutan asid nitrik dan larutan kalium hidroksida, ialah delta H sama dengan negatif 56.7
kilojoule per mol. Okay. Baik, kalau kita bandingkan dengan nilai teori haba penetralan di antara asid kuat dengan alkali kuat ialah negatif 57 kJ per mol. Kenapa dia tak sama? Sedangkan asid nitrit dan juga kalium hidroksida ni adalah asid kuat dan juga alkali kuat. Kenapa dia tak sama dengan nilai teori? Okay, antara sebabnya adalah kenapa nilai dia kurang? Antara sebabnya adalah yang pertama, mungkin haba telah hilang ke persekitaran semasa tindak balas itu berlaku. Mungkin juga haba telah diserap oleh radas seperti cawan polistirena dan juga termometer. Ataupun berlaku ralat semasa penyukatan isi padu larutan asid dan juga alkali. Jadi inilah sebabnya kenapa nilai haba tindak balas penetralan ini kurang daripada nilai teori. Okey. Jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 132 aktiviti 3B. Latihan di dalam buku kerja muka surat 134 haba penetralan. Muka surat 141 soalan 1, muka surat 142 sehingga 144 dan juga muka surat 150 soalan 2 sehingga muka surat 152. Sekian, terima kasih.